Sidang ada mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan 2 bersama barisan Dirjen Hormat kita. Majlis diteruskan dengan mempersilakan tetamu hormat kita Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan 2 untuk menyampaikan ucap pertama dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Jalinan Sekolah Kluster Kecemerlangan bersama Institusi Pendidikan Tinggi Awam 2014. Yang Berhormat Datuk Seri dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Asma binti Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arsyad, Penasihat Sekolah Kecemerlangan yang masih segak. Apa khabar Tan Sri? Okey, saya ingat Tan Sri bucak hari ni, tak bucak hari ni. Dan yang lain-lain, Profesor Dr. Abdul Jalil Bahrum selaku penyelaras program, Profesor Tuan Haji Kasim Muhammad Noh, bahagian pendidikan sekolah, Profesor Madya Jaafar Jantan, KPT, semua warga kementerian sekalian pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini di Majlis Anugerah Kecemerlangan Jalinan Sekolah Kluster Kecemerlangan. Saya ingat yang ramai ini datang dari sekolah-sekolah dan juga daripada IPTA seluruh negara. Tahniah kepada mereka yang berjaya pada hari ini. Tahun lalu kita melihat gabungan dua kementerian, Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Nama baru kita ialah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Sebenarnya sejak tahun 2007 lagi, 31 Julai 2007, dalam satu mesyuarat permufakatan sudah dicadangkan satu program jalinan sekolah kluster kecemerlangan dengan IPTA. Ini sejak tahun 2007 dahulu. Sebenarnya peminangan telah berlaku sejak 2007, hanya berhasil pada tahun lalu. Dan IPTA memainkan peranan sebagai mentor. Sebab itulah kita lihat ada beberapa visi pada hari ini. Dan juga Timbalan Naib Chancellor berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan IPTA menjadi mentor kepada beberapa buah sekolah. Dan sudah menjangka hampir 200 pada masa kini. Dan kita lihat saya nak ucapkan tahniah kepada bahagian BPSP PSK, panjang sangat ni. Bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan sekolah kecemerlangan. Tahniah kepada mereka kerana telah berjaya mengadakan program pada hari ini.
dan juga untuk bahagian pengurusan pembangunan akademik selaku urusia bersama Majlis Anugerah Kecemerlangan Jalinan Sekolah pada hari ini, juga tahniah pada mereka. Dan kita melihat kolaborasi ini mustahak. Kolaborasi inilah yang akan memantapkan lagi usaha-usaha plan pembangunan pendidikan Malaysia yang telah kita lancarkan dengan anjakan-anjakan dan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan. Begitu juga pihak pengajian tinggi, di mana usaha-usaha akan melaksanakan dan melancarkan plan pembangunan pendidikan sektor pengajian tinggi, insya-Allah pada awal tahun harapan. Kerana kita ingin melihat Malaysia melahirkan modal-modal insan yang hebat. Kita ingin melihat kualiti pendidikan itu sendiri. Betapa bangganya kita rakyat Malaysia, semasa saya di Bangsa-Bangsa Bersatu bulan yang lalu, melihat seorang pelajar Malaysia yang umurnya baru 16 tahun berdiri tegak di Dewan Utama Bangsa-Bangsa Bersatu, bercakap dalam bahasa Inggeris yang patih, yang tidak ada pelat sikit pun. Enggak Prof Hasmah pun ada sekali itu pada masa tersebut. Pelajar 16 tahun. Bukan hanya 16 tahun, pelajar perempuan, kecilnya budaknya. Kalau kat restoran tu nak nampak kepala berjauh. Tapi boleh bercakap dengan begitu tanpa halangan, bercakap dalam bahasa Inggeris. Pelajar pertama, tahun pertama di Boston University. Itulah kebanggaan yang kita ingin lihat berlaku dalam sistem pendidikan kita dari masa ke semasa. Sebab tu kita lihat, kita wujudkan kolaborasi ini. Kita sebagai seorang Malaysia merasa bangga melihat kemampuan mereka. Di panel tersebut ada 2-3 orang lain lagi, dan apabila tanya soalan, oleh moderator boleh bercakap dan mengolah. Bukan hanya boleh membuat permulaan dengan baik, tapi boleh mengolah dengan baik. Itulah yang kita ingin lihat berlaku dalam sistem pendidikan kita. Bukan hanya kualiti peringkat global, yang mampu berdaya saing, yang wujudkan pelajar-pelajar yang holistik, jasmani dan rohaninya. Dan saya melihat di bahagian saya sendiri, di parlimen saya sendiri, kolaborasi mana pelajar-pelajar sekolah telah mula mengenali program-program robotik. Baru-baru ini Politek juga telah mengadakan kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk memasuki pertandingan robotik di Korea dan juga di negara China. Saya melihat bagaimana USM dengan program-program neuroscience. Pelajar-pelajar sekolah menengah telah belajar tentang neuroscience di sekolah-sekolah menengah, bukan hanya di IPT. Kadang-kadang di IPT pun tak belajar neuroscience, tapi pelajar-pelajar sekolah menengah telah memahami neuroscience. Tidak kurang juga peranan-peranan IPGM. Ini saya cakap dalam parlimen saya sehingga turun ke Padang untuk melihat bagaimana pelajar menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Dan inilah perkara-perkara yang sedang berlaku. Dan kita lihat, ini peran sini ada UNIMM, ada UPSI, ada Pahang, ada. Saya lihat mereka semua ada peranan-peranan mereka masing-masing. Di samping program-program ini, the program Jalinan Sekolah Kluster Kecemerlangan dan IPTA ini juga, selain daripada itu, kita melihat jalinan-jalinan yang berlaku kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah kita terus mengorak langkah menjadi sekolah-sekolah yang terbaik, bukan hanya di dalam negara kita tapi juga seluruh dunia. Tapi saya juga ingin menekankan pada hari ini, dalam kita melihat kecemerlangan ini, kita tidak perlu ada perimbangan kecemerlangan itu. Saya selalu menggunakan perkataan A square, iaitu juga perimbangan di antara akademik dan akhlak. Kena harus ada perimbangannya.
Jika tidak ada perimbangannya, timbullah persoalan-persoalan yang timbul baru-baru ini. Apa telah terjadi kepada wang yang digunakan untuk penyelidikan kita, kerana hanya melihat penyelidikan itu hanya untuk menghasilkan perkara-perkara komersial sahaja. Sedangkan mereka perlu faham, penyelidikan itu juga dalam bidang-bidang fundamental ataupun bidang-bidang asas. Bukan semua penyelidikan itu hanya untuk mendatangkan kekayaan kepada mana-mana syarikat semata-mata. Penyelidikan juga berasaskan, merupakan untuk meningkatkan lagi ilmu yang ada di universiti-universiti dan juga dalam masyarakat itu. Di perimbangan harus ada. Di antara yang saya katakan A square, A ganda 2. Perimbangan di antara akademik dan akhlak itu tadi. Sebab itu timbul isu-isu tentang apa yang akan jadi pada pelajar-pelajar lepasan SPM, kerana mereka paksa dimasukkan ke universiti setelah tamat peperiksaan bulan 12, mereka terus masuk ke universiti pada bulan 1. Kejar, kita mengejar sentiasa agar mereka masuk universiti. Tamat periksa bulan 12, terus masuk universiti bulan 1. Tak rasa tak ada langsung nak berehat dengan mak dan bapa. Tidak ada langsung untuk belajar, kalau katakanlah nak belajar Al-Quran dengan baik. Tak ada langsung untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Itu untuk katakanlah yang sosial. Tidak ada langsung. Bila lagi pelajar-pelajar nak cuba nak belajar scuba diving katakanlah. Bila lagi pelajar-pelajar ni nak pandai melihat burung-burung mana satu itu burung cak-cak, burung cak-cak ada dalam masa batu tak ada ke? Tak ada di kampung. Burung pipit. Beza burung pipit dan burung helang. Ingat sama je. Burung belatuk dan burung kakak tua. Sudah tidak ada langsung masa untuk mereka. Kita tidak mahu negara kita mengeluarkan ataupun menjadi negara makanan segera. Saya beberapa kali menggunakan perkataan tersebut. Kita tidak mahu melalui proses pendidikan kita ini kita melahirkan a fast food nation, yang mana sentiasa bercakap duit. Cepat. GNI. KSU kata VC kata KPI. Pening visi kata KPI. Tak ada langsung, semuanya nak cepat. Tak ada langsung dah. Tak ada langsung perkara-perkara nilai-nilai yang hebat dalam masyarakat menjadi penting dalam kita membangunkan sesebuah negara. Jadi penting dan juga kita dalam kita meningkatkan kecemerlangan ini harus ada perimbangannya. Bukan hanya masyarakat yang dikatakan untuk memahami generasi muda, generasi yang hanya inginkan instant gratitude. Mereka hanya tidak ada lagi kesabaran. Kita harus mengikuti kehendak mereka. Kerana itulah masyarakat masa kini. Masyarakat ataupun yang melahirkan negara makanan segera tersebut. Jadi harus ada perimbangannya. Begitu juga di sekolah-sekolah. Saya beberapa kali bincang dengan Tan Sri KSU, dengan Datuk KPPM, bagaimana sekolah-sekolah dalam penilaiannya dan juga dalam penilaian sekolah-sekolah kecemerlangan, agar penekanan jangan hanya diberi kepada keputusan peperiksaan semata-mata. Itulah menyebabkan baru-baru ini kita lihat ramai yang terlalu obses dengan peperiksaan, terlalu exam centric dengan peperiksaan, sehingga kan mereka perlu meniru. Bukan hanya ini peranan, bukan hanya masyarakat, tapi pelajar-pelajar yang baru umurnya 12 tahun dah pandai meniru. Di manakah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita dalam kita cuba menempa mewujudkan sebuah negara yang hebat. Sebab itu penekanan kepada GPS perlu dikurangkan. Saya mohon dalam kita membuat penilaian tentang sekolah-sekolah cemerlang ini dan juga kepada pelajar-pelajar cemerlang, penekanan kepada GPS perlu dikurangkan.
Begitu juga di universiti kita telah mula bercakap tentang integrated CGPA, di mana pelajar-pelajar yang paling hebat akademiknya mungkin tidak boleh 4 lagi, mungkin boleh 3 saja. Mungkin, saya tak katakan semestinya, mungkin boleh 3 saja. Jadi pelajar-pelajar yang mendapat CGPA 4 flat adalah pelajar-pelajar yang memang hebat, pelajar-pelajar yang bukan hanya hebat akademiknya, juga keterampilannya, kemampuan sosialnya, living skillnya, sistem cara komunikasinya perlu hebat, insya-Allah. Itulah kita perlu melihat cara penilaian kita, bukan hanya di peringkat sekolah, tapi juga di peringkat universiti, IPTA, agar kita wujudnya perimanan yang saya katakan ganda 2 tadi. Oleh itu, memang semua tahu bahawa Kementerian Pendidikan mainkan peranan yang penting dalam melahirkan sebuah negara yang hebat, untuk melahirkan Malaysia yang hebat, Malaysia yang telah mula diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu apabila baru-baru ini kita telah menang menjadi ahli Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan undi yang hebat di Bangsa-Bangsa Bersatu, tuan-tuan dan puan-puan. Negara kita yang mula dipilih sebagai negara yang 20 paling kompetitif di dunia. Negara yang mana ease of doing business-nya nombor 6 dalam dunia. Inilah daripada sistem-sistem pendidikan yang ada dalam negara kita. Sistem-sistem yang saya katakan yang perimbangan. Pengiktirafan diberi kepada Malaysia kerana sikap kita, moderasi yang ada, sikap wasatiyah yang ada dalam negara kita, yang hanya dapat dilahirkan melalui sistem pendidikan yang seimbang dan hebat yang sedang kita lahirkan di negara kita masa kini, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada guru-guru. Semalam semasa saya di kampung, di parlimen saya, seorang pengurusi PIBG memberi saya umpama seorang guru. Apa itu seorang guru? Dia kata guru umpama bunga tanjung. Saya kata, mengapa bunga tanjung? Dia kata bunga tanjung ni walaupun gugur ke tanah, ianya dipungut dan diletak di sanggul puteri jua. Itulah guru. Tepuklah sikit je guru. Ni semua guru ni. Pensyarah pun guru juga. VC pun guru juga bukan? Apa lagi UPSI? Saya nak ulang, dia katakan guru umpama bunga tanjung. Bunga tanjung walaupun gugur ke tanah, walaupun telah gugur ke tanah, ianya dipungut kembali dan diletak bukan hanya di sanggul biasa, tapi di sanggul puteri. Itulah hebatnya guru. Itulah hebat kita dalam membangunkan negara kita, InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi tahniah kepada mereka-mereka yang berjaya memenangi anugerah pada hari ini. Dan insya-Allah kita bersama-sama memastikan kita, Kementerian Pendidikan Malaysia, maka melahirkan insan modal insan yang hebat untuk memastikan Malaysia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.